Assalamualaikum dan salam mesra. Salam Malaysia Madani, Sabah Maju Jaya, salam sepakat, Sabah hebat. Dari pihak Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Negeri Sabah, kami mengucapkan sejuta tahniah dan terima kasih di atas penganjuran Nilam Ramadan PPD Tuaran pada kali ini. Sesungguhnya program ini merupakan satu program yang sangat bermanfaat kepada pelajar, karena disinilah peluang untuk pelajar menghayati makna Ramadan itu sendiri. Dari kami di Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, sekali lagi tahniah kepada PPD Tuaran dan USTP Tuaran khasnya. Semoga Anda dapat menjayakan program ini dengan jayanya. Akhir sekali, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuradlina binti Ridwan. Saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Tembalang Tuaran di dalam darjah 5. Kod sekolah saya ialah XBA 4358. Hobi saya ialah membaca buku cerita dan mendengar musik. Manakala cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Di dalam video ini saya berasa sangat teruja untuk kongsikan tentang buku yang telah saya baca di bulan Ramadan ini, yaitu buku yang berjudul Nasihat Buat Hati. Di dalam buku ini mengandungi sangat banyak isi yang menarik. Oleh itu, ayo kita dengarkan. Buku ini ialah hasil karya Muhammad Khairi Ismail dan Nur Muhammad Adli Rosli. Buku yang diterbitkan oleh PTH Publishing House ini mempunyai 110 halaman bercetak dan telah diterbitkan pada tahun 2016. Buku ini mengandungi 29 bab, yaitu 29 nasihat yang telah diinspirasikan oleh seorang ulama terkenal, yaitu Habib Ali Zainal Abidin. Ustadz Habib Ali Zainal Abidin ialah seorang ulama terkenal yang berasal dari Jawa Timur Indonesia, tapi kini menetap di Malaysia. Saya memilih buku ini kerana gaya penulisan yang ringkas dan perkataan yang digunakan juga sangat mudah dipahami. Malah buku ini mengandungi sangat banyak informasi tambahan. Kulit buku ini juga sangat menarik dan membuatkan saya teringin membacanya. Antara nasihat yang terkandung di dalam buku ini ialah pesanan buat menuntut ilmu, nasihat tentang bekalan menuju akhirat, nasihat tentang jangan menyusahkan orang lain, nasihat untuk melazimi ayat kursi, dan banyak lagi nasihat yang sangat berharga. Nasihat yang sangat menyentuh hati saya ialah nasihat yang pertama, yaitu pesanan buat menuntut ilmu. Ustadz berpesan, bagi seorang penuntut, apabila dia hadir dalam majlis ilmu, dia perlu ada pena, kertas, ataupun buku catatan. Kata Imam Ash-Shafi'i, ilmu itu umpama binatang buruan, menyalinnya ibarat tali penambat. Nasihat beliau yang kedua pula ialah supaya kita sentiasa menjaga lidah daripada menghina orang lain. Kita perlu menghiasi diri kita dengan percakapan yang baik. Nasihat seterusnya yang sangat memberi kesadaran kepada saya ialah berhati-hati apabila menggunakan perkataan kalau. Hal ini kerana jika disalahguna akan menyebabkan hati tidak tenang dan mula buruk sangka kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ayatnya ialah, kalau naik kereta tadi, tentu semua ini tidak akan terjadi. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjaga pertuturan kita. Nasihat terakhir yang ingin saya kongsikan ialah cari hikmah dalam musibah. Mengapa Rasulullah SAW sentiasa berpesan kepada para sahabat yang miskin, susah dan sering kelaparan untuk sentiasa bersabar? Jawabannya adalah kerana Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka bahawa di dalam setiap ujian di dunia ini pasti ada balasan dan ganjaran yang cukup besar menanti mereka di akhirat. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa memandang luas dan bersangka baik terhadap takdir Allah. Sangat banyak nilai dan pengajaran yang saya perolehi daripada buku ini.
buku ini sangatlah sesuai dibaca oleh semua golongan masyarakat, termasuklah pelajar sekolah rendah seperti saya. Nilai dan pengajaran yang disampaikan melalui buku ini mendidik saya supaya lebih tabah dalam menjalani kehidupan seharian, lebih bersyukur atas pemberian dan menambahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Akhir sekali, saya sangat mengesyorkan buku ini untuk dibaca oleh semua golongan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam mengejar 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Nama saya Nur Anisha binti Jabidi. Saya berumur 12 tahun. Saya dari sekolah SK Tambulaun Tuaran. Hadirin dan hadirat sekalian, hari ini saya akan membuat resensi buku yang bertajuk Kewafatan Rasulullah SAW. Buku ini mengandungi 16 muka surat. Gambar buku ini sangatlah berwarna-warni. Pengarang buku ini ialah Datuk Dr. Abdul Hamid Othman. Kulit buku ini tidaklah tebal, tidaklah nipis, tapi sederhana sahaja. Buku ini mengandungi 3 tajuk, tetapi saya hanya memilih satu tajuk sahaja, iaitu Kewafatan Rasulullah SAW. Saya memilih buku ini kerana saya ingin tahu tentang kewafatan Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya untuk memulakan cerita ini. Rasulullah SAW mula jatuh sakit pada 19 Safar tahun ke-11 Hijrah. Baginda dirawat oleh isterinya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah adalah isteri Nabi yang kedua. Baginda pulih seketika dan baginda pun keluar untuk bertemu dengan para sahabat. Tetapi baginda sakit semula dan wafat di atas riba Sayyidatina Aisyah. Kejadian itu disaksikan oleh Ali, Fatimah dan Abu Bakar. Rasulullah dimakamkan di Masjid Nabawi bersebelahan rumah Sayyidatina Aisyah. Jenazah Rasulullah SAW diuruskan oleh para sahabatnya. Sayyidina Umar sangat sedih dengan kewafatan Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar tidak dapat menerima berita kewafatan Rasulullah SAW kerana terlalu menyayangi baginda. Berita tersebut tersebar ke seluruh Madinah. Sayyidina Abu Bakar menenangkan para sahabat dan Sayyidina Umar dengan bacaan surah Al-Imran. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, keimanan para sahabat bertambah kuat. Sebelum Rasulullah SAW wafat, baginda berpesan supaya tidak bersengketa sesama Islam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mentaati Allah SWT dan Rasulnya serta pemerintah selagi ia berada di atas landasan yang betul. Hadirin hadirat sekalian, saya akan mengakhiri cerita ini dengan serangkap pantun. Letak ulam di dalam bakul, bakul ditutup tidaklah ketat. Ajaran Islam di bawah Rasul, pelengkap hidup dunia akhirat. Hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih kerana menonton video saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila Wardah binti Muhammad Azrin. Saya dari kelas tahun 1. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tudan Tuaran.
Saya akan menyampaikan resensi buku yang bertajuk Sirah Rasul Kisah Nabi Muhammad. Buku ini dikarang oleh Saada Taib. Buku ini diterbitkan oleh Blue Tea Publishing Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 16 muka surat. Buku ini menceritakan tentang Nabi Muhammad yang sangat sayang dan kasih kepada haiwan. Pada suatu hari di sebuah padang pasir yang kering, Nabi Muhammad terlihat seekor unta yang sangat kurus. Baginda berasa sangat kasihan melihat keadaan unta tersebut. Lalu Baginda mengusap-ngusap unta itu dengan penuh kasih sayang. Unta itu dibebani dengan kerja yang berat dan tidak diberi makan yang cukup. Nabi Muhammad lalu menasihatkan tuan unta supaya melayan untanya dengan baik. Mulai hari itu juga, unta diberi makanan yang cukup dan tidak kurus lagi. Begitulah kasihnya Nabi Muhammad SAW terhadap haiwan. Pengajaran yang boleh kita ambil dari kisah ini ialah kita mestilah mencontohi akhlak Nabi Muhammad dengan mengasihi haiwan dan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap haiwan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ana Aisyah binti Abdullah dari kelas 5 Asyik Batuta, Sekolah SMK Damandia. Buku yang saya urus hari ini, Nabi Daud alaihissalam. Daud dan keluarganya tinggal di Dubai Alam dan mempunyai 13 adik-beradik. Raja Bani Israel bernama Tahlul hendak berperang dengan raja negeri Palestin bernama Raja Jahul. Nabi Daud alaihissalam berjaya mengalahkan Raja Halul. Sebagai balasan, Raja Tahul mengawinkan Nabi Daud alaihissalam dengan putrinya bernama Mikhail. Apabila sedar Nabi Daud lebih disukai rakyat daripada Raja Tahul, mula berasa benci dan mencari orang untuk membunuh Nabi Daud alaihissalam. Raja Daud mengantar Nabi Daud berperang dengan bangsa Kaham dan Nabi Daud berjaya mengalahkan bangsa Kahan. Raja Daud bertambah marah kerana Daud alaihissalam tidak terbunuh. Akhirnya dia hendak membunuh sendiri dengan rancangan, tapi Mikhail mendapat tahu perancangan jahat ayandanya dan menyuruh Daud melarikan diri. Raja Daud dan tenteranya sampai di lubang tempat persembunyian Nabi Daud, lalu membuat perkemah dan beriat hingga tertidur di situ. Nabi Daud menemui Raja Daud tidak membunuh, tetapi hanya menggunting baju Raja Daud. Nabi Daud sengaja Raja Daud supaya menyembah Allah. Raja Daud berasa insaf lalu meninggalkan istana. Daud alaihissalam dilantik menjadi Raja Bani Israel. Baginda diberi kata suci yaitu Zabur. Baginda memerintah dan adil dan saksama. Terima kasih. Awal bismillah, pembuka bicara. Rahmat di pohon dari yang esa. Terima kasih, sang bicara. Izinkan saya mulakan cerita. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Adriansyah. Saya dari kelas Kafesia dan bersekolah di SMK Bakatau Depok. Cerita yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah cerita haiwan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam dan ikan paus. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, mari kita berkenalan dahulu dengan Nabi Yunus. Kawan-kawan tahu tak nama sebenar Nabi Yunus? Menurut ahli tafsir, Nabi Yunus bernama Yunus bin Matta. Pada usia 30 tahun, baginda diutus menjadi rasul untuk menyuruh penduduk negeri bernama Niwana yang terletak di negara Irak agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Niwana merupakan satu kaum yang keras kepala, menyembah berhala serta suka melakukan kejahatan. Nabi Yunus alaihissalam menyeru kaumnya untuk beriman kepada Allah yang Esa. Kaumnya engkar dan alpa. Nabi Yunus alaihissalam berputus asa kerana dakwanya tiada tema lalu meninggalkan kota Niwana. Ketika itu, baginda melihat sekumpulan orang dalam tergesa-gesa menaiki kapal. Tanpa berfikir panjang, Nabi Yunus alaihissalam meminta kebenaran untuk turut serta dalam pelayaran itu. Ketika pelayaran itu berlakunya gelombang ombak besar serta tiupan angin kencang. Kapal yang mereka naiki sudah tidak dapat dikawal dengan baik. Dalam keadaan yang kelam kabut itu, jurumudi dan penumpang telah bersepakat salah seorang daripada penumpang harus terjun ke laut untuk meringankan beban di atas kapal. Mereka telah melakukan undian pertama, kedua, dan ketiga jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam yakin bahawa keputusan undian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh ditolaknya. Nabi Yunus alaihissalam terjun ke laut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah, tiba-tiba datang seekor ikan paus yang sangat besar menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya aku telah berdosa dan menjadi salah seorang daripada mereka yang zalim." Setelah beberapa hari Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan, Allah telah memerintahkan ikan paus akan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam ke pantai. Nabi Yunus alaihissalam berada dalam keadaan lemah kerana tiada makan dan tiada minum. Akan tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah, di sebalik tempat Nabi Yunus alaihissalam berbaring, ditumbuhkan sebuah labu. Dan pokok labu itu dapat menaungi Nabi Yunus alaihissalam, dan buahnya dapat dimakan sehingga badannya menjadi segar. Daripada cerita ini, banyak unsur pengajaran yang boleh kita ambil iktibar dalam kehidupan seharian. Fikirkan tentang ikan paus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Bagaimana seekor ikan mampu menyelamatkan seorang manusia tanpa mencederakan. Seekor ikan yang mempunyai akal, sentiasa beriman dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pula dengan diri kita yang diberi akal oleh Allah? Pernahkah kita menggunakan akal dengan baik untuk menjalani kehidupan ini? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evalina Irisa binti Abdullah, kelas 2 Has Ibnu Tufail.
Sekolah SMK Taman Ria. Saya ingin membaca buku bertajuk Nabi Yunus alaihi wasallam. Buku ini mengisahkan tentang Nabi Yunus dan penduduk negeri Ninawa yang bersembah berhala. Nabi Yunus membawa agama baharu, melarang menyembah berhala. Penduduk Ninawa berasa marah dan berdegil. Nabi Yunus kecewa atas kedegilan kaum baginda dan keluar dan negeri tersebut. Nabi Yunus meninggalkan kaum baginda sampai ke tepi laut. Baginda menumpang sebuah kapal. Semasa kapal berlayar di tengah lautan, tiba-tiba berlaku ribut. Dan Nabi Yunus terpilih untuk terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan kapal daripada tenggelam. Nabi Yunus tahu kejadian ribut adalah hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana baginda meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ikan Nun menelan Nabi Yunus. Selepas itu ikan Nun membawa Nabi Yunus ke tepi pantai negeri Ninawa dan memuntahkan Nabi Yunus. Allah memerintahkan Nabi Yunus pulang ke negeri Ninawa. Nabi Yunus meminta ampun kepada Allah kerana meninggalkan kaum baginda. Akhirnya Nabi Yunus menemui kaumnya dengan sambut penuh gembira. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Sobahal Khoir. Nama saya Muhammad Akifos bin Asri. Berumur saya 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Agama Suria. Sekarang ini ialah bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada satu buku tentang bulan Ramadan. Jom masuk perpustakaan, saya kongsikan. Inilah bukunya. Buku ini bertajuk Ramadan Tiba Lagi. Buku ini ditulis oleh dua orang penulis yang bernama Wan Muhammad Noh Wan Hamad dan Rusna Abu Samah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Harga buku ini ialah RM30. Nak tahu tak apa isi kandungan buku ini? Mari bersama saya kongsikan. Buku ini mengandungi 35 bab tentang bulan Ramadan. Hari ini saya ingin kongsikan 3 perkara yang menarik perhatian saya. Perkara yang pertama yang ingin saya kongsikan adalah peristiwa penting di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan. Sebab itu, bulan Ramadan juga disebut bulan Al-Quran. Seterusnya, Perang Badar juga
berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu pada tahun 2 Hijrah. Selain itu, antara peristiwa lain yang berlaku dalam bulan Ramadan juga ialah peperangan Tabuk dan zakat fitrah mula disyairkan. Itu antara peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Perkara yang kedua di dalam buku ini adalah kebaikan kurma. Kurma sudah dikenali semenjak 50,000 tahun yang lalu. Kurma berasal dari sekitar Teluk Parsi dan menjadi tanaman pertanian bangsa Arab, Pakistan, India, Afrika, bahkan China. 10 negara penghasil kurma terbesar di dunia ialah Iraq, Arab Saudi, Mesir, Iran, Emirat Arab, Algeria, Pakistan, Sudan, Libya, dan China. Antara jenis kurma ialah Abel, Ajwa, Barakawi, Hayani, Kolasa, dan Maktum. Perkara yang terakhir saya telah baca di dalam buku ini adalah amalan bersedekah. Terdapat 2 jenis sedekah. Pertama, sedekah wajib seperti zakat fitrah. Kedua, sedekah sunat iaitu pemberian seorang Muslim mengikut kemampuan dan kerelaan hati. Sedekah sangat dianjurkan dalam Islam. Dan ingat, pahala sedekah akan terus mengalir. Oleh itu, perbanyakkanlah bersedekah di bulan Ramadan. Demikianlah intipati yang saya telah baca di dalam buku Ramadan Tiba Lagi. Kawan-kawan, untuk menjadi anak yang baik, lagi cerdik, perbanyakkanlah membaca buku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya Muhammad Anik Hafi, berumur 11 tahun dari SJK Sicensin, Tuaran. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah cerita yang telah saya baca sewaktu masa rehat di bulan Ramadan yang mulia ini. Ini merupakan sebuah kisah yang sangat menarik dalam sejarah Islam tentang seorang lelaki yang bernama Sa'labah, yang mana hatinya telah dibutakan oleh kecintaan terhadap dunia sehingga dia enggan melakukan solat dan bayar zakat. Sa'labah telah diberi amaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keseksaan terhadap orang yang kedekut. Setelah itu, Sa'labah berasa takut dan mahu mengeluarkan zakat, akan tetapi telah terlambat kerana zakatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, dia merasa siksaan dalam masa yang cukup lama. Inilah akibat dari sikap manusia yang kedekut dengan harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang sangat bermakna buat kita umat Islam, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita hendaklah membayar zakat bagi membantu golongan yang kurang berkemampuan. Tuntutan membayar zakat merupakan rukun Islam yang perlu kita tunaikan sebagai umat Islam. Ambillah kesempatan di bulan yang mulia ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajipan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap yang bakhil dan kedekut. Insya-Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata madanan indah, awal bismillah pemula bicara. Nama diberi Muhammad Fikar bin Muhammad Azran. Saya dari kelas tahun 3. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tuaran. Saya akan menyampaikan resensi buku yang bertajuk Cerita Hewan dalam Al-Quran. Semut yang beriman, surah An-Nam ayat 18. Buku ini
dikarang oleh Ustaz Zainuddin MM. Buku ini diterbitkan oleh Darul Mukni Trading. Buku ini mempunyai 16 muka surat. Buku ini menceritakan tentang seekor semut dan Nabi Sulaiman. Peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, sekumpulan semut sedang mencari makanan di sebuah lembah. Tiba-tiba, semut terdengar suatu bunyi yang kuat. Tidak jauh daripada lembah itu, kelihatan Nabi Sulaiman dan bala tentara baginda. Semut kembali dan memberi amaran kepada semut-semut yang lain. Maka, semut-semut itu dengan terburu-buru melarikan diri ke dalam rumah masing-masing. Secara kebetulan, Nabi Sulaiman telah pun tiba di lembah itu. Nabi Sulaiman baginda sebenarnya mempunyai kebolehan yang istimewa. Dengan izin Allah, baginda boleh memahami bahasa haiwan. Maka apabila tiba di lembah itu, Nabi terdengar kata-kata semut itu. Maka Nabi mengarahkan tentara baginda agar berhenti dan berhati-hati. Baginda tidak mahu mereka terpijak semut-semut itu. Baginda bersyukur di atas pemberian yang Allah berikan kepada baginda. Peristiwa ini telah diceritakan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml ayat 18. Pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah ini ialah kita harus bersyukur di atas segala pemberian nikmat yang Allah berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humairah binti Muhammad Helmi. Saya merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Terminal Klaran. Pada hari ini, bersempena bulan Ramadan yang suci, saya akan membuat resensi surah Al-Qad. Surah Al-Qad diturunkan di Mekah dan merupakan surah ke-97 di dalam Al-Quran. Surah Al-Qad mempunyai 5 ayat. Surah ini dinamakan Al-Qad karena kandungan membicarakan kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Baiklah, sekarang saya akan ceritakan intisari surah Al-Qad. Surah Al-Qad menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Antaranya ialah: pertama, Allah menurunkan Al-Quran kali pertama pada malam Lailatul Qadar. Kedua, Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Lailatul Qadar. Ketiga, pahala amal ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Keempat, para malaikat akan turun mengelilingi majlis ilmu sebagai tanda penghormatan kepada pecinta ilmu. Kelima, Allah memerintahkan para malaikat turun mengatur urusan hidup manusia. Keenam, kesejahteraan dan keberkatan malam Lailatul Qadar berterusan sehingga terbit fajar. Pengajaran yang boleh kita ambil dari surah ini ialah: pertama, gandakan ibadat pada bulan Ramadan, terutamanya pada malam 10 malam terakhir. Kedua, Allah merahasiakan kedatangan malam ini agar manusia sentiasa istiqamah dalam beribadah. Ketiga, ibadat sunnah pada bulan Ramadan harus diteruskan pada bulan-bulan seterusnya. Keempat, sentiasa muhasabah diri agar amal ibadat kita dapat ditingkatkan. Kelima, bersyukur dengan nikmat Lailatul Qadar. Jom bersama kita mencari keberkatan malam 1000 bulan malam Lailatul Qadar. Kita dapat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahim. Saya berasal daripada Sekolah Agama Suria, Tuaran. Umur saya ialah 10 tahun. Pada kali ini saya telah memilih buku Kisah Para Nabi Teladan Bagi Orang Berakal, karya asal Qisasul Anbiya dan Ibatul Lil Ulil Albab. Terjemahan oleh Asmaji As-Mukhtar. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003. Buku ini memiliki 25 siri.
Saya telah memilih CD pertama, iaitu kisah tentang kehidupan Nabi Adam, bermula dari kelahiran Nabi Adam, Kabil dan Habil, dan sehinggalah kematian Nabi Adam. CD ini mengisahkan tentang kelahiran Nabi Adam. Nabi Adam dicipta oleh Allah, tidak ibu, tidak bapa. Nabi Adam dicipta daripada tanah. Nabi Adam berkahwin dengan Siti Hawa. Nabi Adam memiliki 4 orang anak, yaitu Kabil dan Habil. Dan Kabil dan Habil merupakan adik-beradik. Habil ialah adik kepada Kabil dan Kabil ialah abang kepada Habil. Pada suatu hari, Nabi Adam ingin mengawinkan anaknya Habil kepada seorang anaknya lagi yang cantik, manakala Kabil kepada anaknya yang lagi seorang. Kabil cemburu kepada Habil kerana Habil mempunyai istri yang cantik, manakala dia mempunyai istri yang hodoh lagi buruk. Maka Kabil pun membunuh adiknya sendiri yang bernama Habil. Disebabkan nafsu dan cemburu, perasaan cemburunya itu, maka terjadilah dia daripada orang-orang penghuni neraka, dan terjadilah dia daripada orang-orang yang rugi dan menyesal. Pada suatu hari sebelum Nabi Adam meninggal, Nabi Adam pernah meminta kepada anaknya untuk membeli buah, untuk mencari buah anggur dari syurga. Maka anak dia pun mencari buah anggur dari syurga. Selepas mendapatnya, anaknya pun memberikan kepada Nabi Adam. Lalu wafatnya Nabi Adam. Kesimpulannya, pengajaran dari cerita ini, janganlah kamu cemburu dan sombong kepada orang, kerana cemburu, nafsu, sombong itu boleh memusnahkan kamu, seperti cemburunya dan sombongnya iblis kepada Nabi Adam. Itu saja daripada saya, Muhammad Fahim bin Muhammad Fraijan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan, dan salam mengejar 10 hari terakhir Lailatul Qadar. Nama saya Nur Syazwani Syafika binti Wasli, berumur 12 tahun, dari kelas tahun 6 Lestari SK Tabu Laut Toren. Hari ini saya akan membuat resensi buku yang bertajuk Kewafatan Nabi Muhammad SAW. Di dalam buku ini terdapat 16 muka surat. Buku ini mempunyai warna-warna yang menarik perhatian kepada pembaca. Di dalam buku ini cuma mengandungi 2 gambar sahaja. Pengarang buku ini adalah Datuk Dr. Abdul Hamid Osman. Saya memilih buku ini kerana ia ada pelajaran yang boleh saya pelajari. Tanpa membuang masa, hadirin dan hadirat sekalian, saya akan menceritakan tentang buku ini. Rasulullah SAW mula jatuh sakit pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijrah. Rasulullah SAW dirawat oleh isterinya Sayyidatul Aisyah. Sakit baginda semakin kuat dan badan baginda semakin panas. Semasa baginda sakit, baginda meminta kepada salah seorang sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar, untuk menggantikan tempat baginda sebagai imam salat jemaah dan menguruskan urusan negara. Selang beberapa hari, baginda sembuh semula dan bertemu para sahabat. Tetapi dengan secara tiba-tiba, sakit Rasulullah SAW kembali dan wafatlah Rasulullah di atas riba Sayyidina Aisyah. Kejadian itu disaksikan sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar, Ali dan anaknya Fatimah. Sebelum baginda meninggal, sebelum baginda wafat, baginda sempat bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Masjid Nabawi bersebelahan rumah Sayyidatul Aisyah. Jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuruskan oleh sahabat baginda sendiri. Berita kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebar ke seluruh kota Madinah. Sahabat-sahabat baginda berasa sungguh sedih. Begitu juga dengan keluarga baginda. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 62 tahun. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, ya man sallaita bi kulli anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah. Tamatlah sudah cerita saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video saya dan selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim semua. Nama saya Nur Fatihah Najia binti Azman. Saya dari kelas 6 Gemilang. Saya bersekolah di SK Mengkabung. Tajuk lisensi saya pada hari ini ialah Surah Al-Baqarah ayat 185. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun minal ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitakmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan membezakan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa. Sesiapa yang sakit atau bermusafir lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dengan ketetapan yang demikian, dan Dia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, serta kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Dalam ayat ini menjelaskan bahawa Al-Quran Al-Karim diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan dan pegangan utama kita sebagai umat Islam dalam perjalanan menuju ke syurganya. Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Untuk pengetahuan semua, ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah ayat 1 surah Al-Alaq yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat ini juga Allah SWT menjelaskan bahawa wajib ke atas semua orang Islam untuk menunaikan fardu puasa pada bulan Ramadan. Walaupun begitu, Allah SWT tidak pernah membebankan atau menyusahkan hambanya dalam segala hal. Hal ini kerana Allah SWT memberi rukhsah kepada orang yang sakit dan bermusafir, di mana golongan ini dibolehkan untuk berbuka puasa, tetapi wajib digantikan semula puasa tersebut mengikut bilangan hari puasa yang ditinggalkan pada bulan yang lain.
Sekian lisensi saya tentang ayat 185 surah Al-Baqarah. Semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Nama saya Muhammad Aminul Hakim. Saya dari kelas 6 Gemilang. Saya bersekolah di SK Mengkamu. Tajuk lisensi saya pada hari ini ialah surah Al-As ayat 1 hingga 3. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, kebajikan dan menasihati dengan penuh kesabaran. Surah ini mengandungi 3 ayat. Surah kita dapat lihat dalam surah ini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan masa, sesungguhnya manusia yang tidak menggunakan masa dengan sebaiknya akan rugi, tetapi manusia yang menggunakan masa dengan sebaliknya tidak akan rugi. Antara pengajaran yang boleh kita peroleh melalui surah ini ialah 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dapat memandu manusia melakukan perkara-perkara yang baik dan mendekati diri kita pada Yang Maha Pencipta. Keyakinan hasil daripada keimanan ini yang akan memandu segala tindakan manusia dengan sikap malu dan memelihara kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Kedua, amal soleh. Hasil daripada keimanan dan keyakinan yang tinggi terhadap Yang Maha Esa akan mendorong kita melakukan kebaikan sesama makhluk. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan masa dengan melakukan perbuatan yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, saling menasihati kebenaran dan kesabaran. Sesungguhnya dunia ini ujian buat semua manusia. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk menjadi manusia yang saling menasihati sesama kita dengan penuh sabar, agar kita dapat bersama-sama meraih redha dan syurga Allah Subhanahu wa taala kelak. Semoga segala apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azura Azmi dari kelas 5 UMS. Saya bersekolah di SMK Sungai Damit. Saya akan membaca surah Al-Kahfi ayat 7 hingga 10 serta beberapa kupasan mengenainya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina 'ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.
Ayat ke-7 yang dibaca tadi bermaksud Allah mengingatkan tentang godaan dunia sebagai ujian untuk kita untuk menjadi alat pengukur siapa yang beramal untuk akhirat. Pada ayat ke-8 yang bermaksud kelak segala yang ada di bumi kami akan jadikan tanah yang gersang lagi tandus. Pada ayat ke-8 Allah menyedarkan kita bahwa apa yang dikejar di dunia akan lenyap. Tetapi orang yang cinta akan dunia tidak akan puas mengejar angan-angan dunia ibarat fata morgana. Pada ayat ke-9 yang bermaksud, adakah engkau menganggap hanya kisah penghuni surga? Adakah engkau menganggap hanya kisah penghuni gua dengan batu bersurat sahaja yang termasuk bukti kami yang menakjubkan? Di ayat ini, Allah memulakan penceritaan tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah golongan remaja yang belum sempat mencapai apa-apa kejayaan di mata manusia. Melainkan mereka menjaga keimanan mereka, di mana yang sebenarnya itu adalah kejayaan yang besar di sisi Allah. Kisah dari Ashabul Kahfi mengajarkan kita supaya cekal menjaga jati diri agar tidak terpengaruh dengan persekitaran yang merosakkan, arus yang menyesatkan, dan masyarakat yang serba jahil. Pada ayat yang ke-10 yang bermaksud, ketika pemuda-pemuda itu mencari perlindungan dalam gua, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berilah kami rahmat di sisimu dan berilah kami petunjuk untuk mengurus diri kami." Di ayat ke-10 ini Allah merakamkan doa yang diamalkan oleh Ashabul Kahfi, sekaligus mengajar kita untuk berdoa dengan doa yang sama tatkala berdepan dengan zaman yang serba keliru dan songsang. Kesimpulannya, Allah mengajar kita doa ini agar kita diberi kekuatan untuk terus istiqamah dengan Islam. Sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Iftiliana binti Aziz daripada kelas 3 Suprema dan bersekolah di SMK Sungai Damit, Tamparuli, Sabah. Pada hari ini, saya ingin mengulas mengenai sebuah buku yang telah saya pelajari, iaitu berjudul You Are the Best, Kamu Umat Terbaik dalam Penentuan Sikap dan Pembentukan Diri, Keluarga, Organisasi serta Masyarakat dalam menjadi yang terbaik berlandaskan panduan Al-Quran serta hadis. Buku ini dihasilkan oleh Dr. Muhammad Syafi'i bin Muhammad Amin. Baiklah, tanpa membuang masa lebih lanjut, buku You Are the Best ini membawa maksud tanpa pengetahuan atau kemahiran Al-Quran, tidak kira betapa tinggi kemahiran kita tetap akan sesat dan kesesatan itu membawa kerugian kepada kita. Dan dengan itu, kebanyakan manusia dalam fenomena yang berlaku sekarang ini sibuk mengejar kesenangan manusia semata-mata, iaitu dimomokkan sebagai urusan kejayaan. Manusia lupa akan prioriti atau keutamaan serta tujuan asal mereka dihidupkan di dunia ini. Oleh itu, mana mungkin kita menjadi yang terbaik sekiranya kita tidak komitmen dengan Al-Quran dan tidak inisiatif untuk memahirkan diri kita dengan Al-Quran, hatta kadang-kadang membaca Al-Quran tidak tahu ataupun masih lagi merangka-rangka. Hal ini demikian kerana walau apa-apa jua sekalipun mahupun cabaran, kejayaan, matlamat kehidupan, semuanya hendaklah berlandaskan Al-Quran kerana Al-Quran itu merupakan hala tuju serta penyuluh hidup kita untuk menuju ke jalan yang benar.
Dengan itu, ia juga salah satu fitrah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya menyebarkan kepada umat-umatnya yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan orang-orang zalim selain kerugian. Akhir sekali, cabaran maupun kehidupan yang kita perolehi di dunia ini hendaklah mendapat keredaan Allah. Pertama-tama, redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, redha orang tua, ibu dan bapa. Kerana kejayaan yang kita perolehi di dunia ini belum tentu berjaya di akhirat kelak. Saya sebagai pelajar ingin memanjatkan kesyukuran dan biarlah kita memanjatkan doa agar tidak leka atau alpa kepada kesenangan di dunia ini semata-mata. Sekian, itu saja daripada saya. Salam Malaysia Banani dan rakyat Malaysia yang sedang berpuasa. Selamat menyambut malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat mendengar untuk semua. Sebelum memulakan resensi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nur Farhani Ain binti Muhammad Rizhan, bersekolah di SMK Seri Nangka Tuaran dan berumur 19 tahun. Dalam video ini saya akan meringkaskan tentang sebuah buku yang berjudul Legenda Nabi Khidir Antara Fakta dan Khayalan. Sebelum merungkai dengan lebih ke depan, mari kita berkenalan dengan penulis buku ini. Buku ini telah ditulis oleh seorang sejarawan yang bernama Muhammad Fail bin Ramadan. Dia seorang sejarawan yang berasal daripada Syria, dan cetakan pertama buku ini adalah pada 2012 bulan Mac. Buku ini juga mengandungi 383 muka surat. Buku ini bernilai Rm32 bagi Sabah dan Sarawak dan berharga Rm30 untuk Semenanjung Malaysia. Saya akan mengupas sedikit tentang buku ini. Buku ini mempunyai 4 bahagian, yaitu bahagian pertama, biodata Nabi Khidir alaihi salam. Manakala pada bahagian kedua pula, telah menceritakan tentang Khidir dan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi. Manakala pada bahagian ketiga, telah merungkaikan tentang kelangsungan hidup Nabi Khidir alaihi salam. Pada bahagian yang terakhir pula, buku ini telah mengisahkan tentang kisah pertemuan Khidir dengan manusia. Sebab saya memilih buku ini untuk dibaca kerana buku ini mempunyai bahasa yang mudah difahami dan mempunyai grafik yang menarik. Hal ini dapat menarik minat semua lapisan masyarakat untuk membaca dan mendapatkan buku ini. Secara ringkasnya, pengajaran yang saya dapat dalam buku ini adalah yang pertama,
Kita sebagai manusia haruslah taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana taatnya Nabi Khidir alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita haruslah sentiasa bersabar dalam menuntut ilmu seperti Nabi Khidir alaihi salam yang bersabar dalam menuntut ilmu. Melalui kisah Nabi Khidir ini, kita dapat memotivasikan diri untuk menjadi lebih baik dan membentuk sahsia diri yang terpuji sebagai seorang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Resensi saya pada kali ini telah sampai kepada penghujungnya. Maka dengan itu, izinkan saya mengakhiri resensi saya ini dengan sebuah pantun. Madu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan diminta. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Zinira, engkau umpama bintang di malam hari menerangi alam maya dan bulan purnama. Kasih dan suci kau tambahkan untuk ilahi, tiada sempadan dan tiada berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Rabiatul Faraain binti Rusti dari kelas 5 UMS. Saya bersekolah di SMK Sungai Damit Tampar. Baiklah, hari ini saya akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Zinira karya Abdul Latif Talib. Buku ini merupakan cetakan pertama beliau pada tahun 2021. Untuk pengetahuan Anda, cerita ini menceritakan seorang Sri Kandi Islam yang terbilang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, yaitu Zinira. Zinira merupakan hamba yang telah dijual dengan harga yang murah pada Umar Al-Khattab. Wanita Rom itu telah terpisah dengan ahli keluarganya akibat perang Rom Parsi. Sejak itu, hidupnya menjadi kelam, suram, derita, dan seakan-akan tiada lagi cahaya untuknya. Hidupnya lebih hina daripada haiwan yang didagang tanpa belas kasihan. Zinira merupakan wanita yang tabah. Pelbagai dugaan yang ditempuinya demi mempertahankan agama Islam, ujian demi ujian yang datang kepadanya. Zinira telah memeluk Islam secara sembunyi kerana bimbang jika tuannya Umar Al-Khattab tahu tentang keislamannya. Sebelum pengislaman Umar terkenal dengan sifat bengis dan benci akan Islam. Namun, apakan daya, pengislaman Zinira diketahui oleh musuh Islam. Zinira telah diseksa dengan begitu kejam sekali. Beliau dipukul, ditendang, dan dijemur di bawah sinaran matahari. Pelbagai siksaan yang dilakukan ke atas Zinira supaya Zinira keluar meninggalkan Islam. Tapi Zinira tidak pernah mengeluh dengan semua itu. Malah mulutnya sentiasa menyebut kalimah Allah. Kemuncak penyiksaan Zinira apabila kedua-dua matanya dicucuk menggunakan sebilah pisau yang tajam oleh Abu Jahal. Begitu perit ujian yang dihadapi oleh Zinira. Hilanglah penglihatan Zinira akibat tusukan Abu Jahal itu. Tapi Allah menguasai segalanya. Zinira telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan alhamdulillah matanya yang buta telah kembali celik semula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang yang sabar. Dia tahu rintihan hambanya, dia mendengar keluh kesah hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pendengar dan Maha Melihat. Oleh itu, pengajaran yang boleh kita dapat daripada kisah ini ialah sebagai wanita, kita hendaklah mencontohi sifat Zinira. Walaupun Zinira diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, tapi dia tidak pernah mengeluh dengan semua itu. Dia tahu Allah mengujinya kerana Allah sayang dengannya dan Allah tahu dia mampu untuk menghadapinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan di luar kemampuannya.
Oleh itu, marilah kita bersama-sama usaha untuk menjadi Sri Kandi Islam yang memperjuangkan agama, bangsa, dan negara. Jadi, itu saja daripada saya. Semoga buku ini memberikan 1001 manfaat kepada kita, terutamanya kepada muslimah di luar sana, agar kita semangat untuk menjadi wanita solehah dan insya Allah menjadi bidadari yang dirindukan syurga. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya Aidilfitri maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.